seperti yang kita janjikan, kita bawakan bukan package program, namun segmen wawancara kali ini mengenai dengan peranan unit pengairan dan saliran bersama dengan tetamu yang kita jemput ke studio. Kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Faizan bin Ibrahim sebagai Ketua Unit Pengairan dan Saliran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Tuan, untuk pertemuan kita pada hari ini kita ni sentuh mengenai dengan peranan unit pengairan dan saliran, betul ni? Betul. Ya. Takut salah. Gagal saja. Baik, terlebih dahulu kita tanyakanlah Hania mengenai dengan soalan kita. Mungkin dapat dikongsikan sedikit dengan lebih lanjut bagi penonton kita pada hari ini. Apa sebenarnya peranan unit pengairan dan juga saliran ini Tuan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak Radio Television Brunei kerana atas jemputan pada pagi ini di acara Rampai Pagi Okey, untuk makluman bersama, unit pengairan dan saliran ini adalah salah satu daripada 4 unit di bawah Seksyen Kejuruteraan Pertanian. Unit lain termasuk unit infrastruktur ladang, unit mekanikal dan unit pengurusan aset dan bangunan. Jadinya secara keseluruhannya Seksyen Kejuruteraan Pertanian ini adalah bertanggungjawab ke atas penyelarasan, perancangan, pelaksanaan dan pemantauan projek-projek kejuruteraan beserta dengan infrastruktur dan projek-projek rancangan kemajuan negara. Semuanya di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Ya. Mengenai unit pengairan dan saliran pula, terdapat 2 fungsi utama. Jadinya yang pertama adalah merancang, menyelaras dan melaksanakan projek-projek infrastruktur berkaitan dengan pengairan dan saliran. Tapi ada 2 industri saja bagi industri padi dan tanaman. Termasuk semua rancangan kemajuan negara punya projek di kesemua kawasan kemajuan pertanian di seluruh negara. Dan yang kedua pula fungsinya adalah memberi khidmat nasihat dan pandangan kepada peladang atau pengusaha pertanian mengenai masalah-masalah air pengairan, saliran dan juga mitigasi banjir. Jadi ada 2 fungsi utama yang telah pun diterangkan oleh Tuan tadi, antaranya dalam merancang, melaras dan melaksanakan projek-projek infrastruktur, dan yang keduanya adalah memberi khidmat nasihat dan pandangan kepada peladang ataupun pengusaha pertanian. Dalam hal ini Tuan, bagi yang mempelajari geografi mungkin tahu kalau banjir ini ada pelbagai jenis kategorinya. Jadi untuk pengetahuan tadi bersama, terutamanya bagi mereka yang mendalami dalam industri agri makanan ini, pasti ingin mengetahui antara maksud dan jenis banjir serta cara-cara yang boleh dibuat oleh pihak peladang khususnya untuk mengurangkan risiko daripada ianya terjadi. Bagaimana itu Tuan? Okey. Banjir di sini bermaksud limpahan kuantiti air yang berlebihan yang melebihi had norma. Dan yang melimpah ke atas tanah yang kering atau permukaan tanah dan mengakibatkan ladang tersebut ditenggelami air selama beberapa hari. Selalunya 2-3 hari dan mungkin lebih. Dan seperti yang barangkali semua orang tahulah, kejadian banjir ini kerap terjadi semasa musim hujan lebat, hujan yang berterusan dan juga semasa musim monsun. Banjir ini boleh dikategorikan kepada 3 jenis. Yang pertama adalah banjir sungai atau river flood. Kedua, banjir kilat, flash flood, dan ketiga adalah banjir pantai atau coastal flood. Okey, pertama banjir sungai adalah banjir yang berpunca daripada paras air sungai utama yang meningkat dan melimpah ke permukaan ladang. Ada 2 perkara penyebab utama ni. Yang pertama ialah hujan yang berpancangan, selalunya 6 jam ke atas. Dan air sungai utama yang pasang bertemu dengan air hujan yang berpancangan tersebut. So paras itu air meningkat dengan cepatlah. Yang kedua pula banjir kilat. Banjir kilat ni banjir yang apa yang orang panggil selalu macam mengejutlah. Dan air ini berpunca daripada turunan hujan berintensiti tinggi dalam masa yang singkat. Dan yang di mana kira-kira measure lah 40 mm sejam lah. Jadinya ini menyebabkan saliran, longkang dan sungai yang sedia ada ni tidak menampung kapasiti turunan hujan. Dan menyebabkan paras air itu naik dan melimpah. Dan yang terakhir sekali, banjir pantai adalah berpunca dari turunan hujan yang tinggi
berpancangan, iaitu 6 jam ke atas, dan juga paras air laut yang juga tinggi, panggil air pasang kadang-kadang. Kerana sungai utama ni berhubung terus dengan sungai-sungai yang kecil, dengan laut. Dengan ini menyebabkan paras air sungai juga naik, dan terusnya justru melimpahlah ke ladang. Okey, Jabatan Pertanian selalunya ada membuat lawatan sekiranya ada masalah banjir yang diberitahu oleh peladang. Antara langkah mitigasi atau cara mengurangkan kejadian banjir dalam ladang ini, pihak jabatan selalu menekankanlah bahawa amat penting untuk pihak peladang memahami keadaan infrastruktur dalam ladang. Ya. Dan yang penting saliran lah. Ya. Semasa ataupun aliran air semasa musim hujan itu dalam ladang. Jadinya ada 4 perkara yang boleh dikongsikan sini yang boleh dilaksanakan oleh pihak pengusaha. Yang pertama dan yang paling penting sekali adalah membina saliran dalam ladang. Yang kedua, memastikan tanah ladang secara keseluruhannya adalah rata. Yang ketiga, bagi ladang-ladang yang terletak berhampiran dengan sungai ataupun terutama sekali sungai utama adalah digalakkan untuk membina ban-ban mengelilingi ladang tersebut. Dan yang keempat, membina kolam tadahan bagi ladang-ladang yang spesially yang terletak di kawasan rendah. Jadinya ini adalah antara kaedah-kaedah yang mungkin berkesanlah untuk mengawal risiko banjir dalam ladang. Jadi ini bermakna tuan, banjir ini bila ia berlaku ia satu keburukanlah kepada pihak peladang. Kerana kalau kita tahu biasanya padi ini memerlukan air yang banyak. Tapi disebabkan oleh banjir ia juga boleh merosakkan. Betul. Jadi begitulah perlunya ada pengetahuan mengenai dengan pengairan dan juga saliran ini tuan. Baik, untuk soalan yang ketiga tuan, mungkin dapat dikongsikan apakah antara jenis bantuan yang diberikan oleh pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dalam menangani masalah banjir yang kerap berlaku di beberapa kawasan di negara Brunei Darussalam tuan? Okay. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada menyediakan 2 jenis program bantuan untuk mengurangkan risiko banjir tersebut. Yang pertama ialah program mitigasi banjir jangka masa pendek dan yang kedua program mitigasi banjir jangka masa panjang. Yang pendek ini adalah pelaksanaan pembersihan longkang atau saliran yang dipenuhi rumput dan tumbuhan secara berkontrak dengan syarikat yang dilantik melalui proses tawaran. Tempoh yang lazimnya adalah 2 tahun. Jadinya untuk pemahaman semua di sini, longkang dan saliran utama yang dimasukkan di sini adalah longkang dan saliran utama. Yang bersebelahan dengan jalan-jalan utama dalam ladang. Bukannya dalam ladang. Jadinya dalam ladang itu adalah tanggungjawab kepada peladang sendiri untuk membersihkan secara berkala dan mengikut keperluan. Dan pada masa ini dalam program ini ada sebanyak 30 buah kawasan kemajuan pertanian di 4 daerah yang termasuk dalam program pembersihan. Bagi yang kedua pula, bagi program mitigasi banjir jangka masa panjang, ingin saya terangkan di sini bahawa beberapa buah projek pembinaan kolam tadahan dan menaik taraf longkang serta saliran telah dilaksanakan melalui rancangan kemajuan negara. Antaranya adalah 3 buah kolam di KKP Bertumpu, 1 buah di KKP Sibongkok dan 1 buah di KKP Lumapas. Semuanya dalam daerah Borneo Muara lah. Dan kolam-kolam ini terdapat 2 fungsi utama. Yang pertama ialah menatang atau mengumpul air yang berlebihan dari saliran-saliran utama di kawasan tersebut dan sebagai sumber alternatif pengairan bagi ladang-ladang. Jadi dual function boleh pakai. Jadinya pihak jabatan akan melaksanakan lagi beberapa buah kolam ini di masa akan datang. Jadi itu adalah antara perancangan untuk mengurangkan risiko banjir di mana diadakan program-program mitigasi banjir di tempat-tempat yang tertentu. Jadi pastinya unit pengairan dan saliran ini memainkan peranan yang begitu penting dalam menyumbang kepada peningkatan produktiviti industri-industri pertanian di negara Brunei Darussalam. Jadi apa antara kemajuan-kemajuan yang telah pun dicapai dari segi pelaksanaan projek-projek pengairan melalui rancangan kemajuan negara RKN ini, Tuan? Silakan. Okey. Pada masa ini, alhamdulillah, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan telah banyak melaksanakan dan menyempurnakan projek-projek rancangan kemajuan negara di kesemua 4 daerah. Dengan kerjasama juga dari agensi-agensi kerajaan lain seperti pihak Jabatan Kerja Raya dan juga Jabatan Elektrik.
Jadinya antara kemajuan-kemajuan yang telah dilaksanakanlah, antaranya infrastruktur asas seperti jalan akses, paip air pengairan, paip air domestik dan bekalan elektrik. Ya. Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini membolehkan para peladang lah untuk lebih bersemangat lah dan bagi aktif untuk mengusahakan ladang-ladang mereka. Ya. Tapi seperti diketahui, sumber air itu memang satu elemen yang penting lah dalam bidang pertanian. Jadinya satu contoh kemajuan yang boleh berikan dari segi projek infrastruktur pengairan dan Hembura ialah pembinaan empangan Imang yang terletak di Kampung Pancamurai. Ya. Projek ini siap dibina pada tahun 2009 dan telah membekalkan air pengairan mentah kepada 8 buah KKP atau kawasan kemajuan pertanian secara konsisten. Ya, ke-8 buah KKP ini berkeluasan 1,500 hektar, di mana kebanyakannya adalah kawasan-kawasan penanaman padi seperti Wasan, Batong, Pancamurai dan Junjungan. Empangan Imang ini dan fasilitinya juga telah dinaik taraf baru-baru ini pada tahun 2022 menggunakan peruntukan RKN yang ke-11. Ya. Jadinya boleh kongsikan satu lagi projek pula adalah pembinaan kolam tadahan di KKP Batang Perhentian dan KKP Wasan. Seperti yang saya telah terangkan tadi, ia boleh ada dua function. Satu menambah kapasiti penyimpanan air dan keduanya mengawal risiko banjir. Ya. Jadinya insyaAllah lebih banyak lagi lah akan diadakan projek ni lah, laksanakan melalui projek rancangan kemajuan negara ke-12 yang akan datang. Ya, jadi ini adalah antara inisiatif yang telah pun diungkayahkan oleh unit pengaliran dan saliran bagi menyumbang ke arah peningkatan produktiviti industri pertanian di negara Brunei Darussalam. Sebagai pengakhirnya, Tuan mungkin boleh dikongsikan antara saranan dan juga harapan Tuan khususnya bagi para peladang dari sebagai seorang ketua unit pengaliran dan saliran. Silakan Tuan. Kepada para peladang atau pengusaha pertanian yang adalah berkecimpung dalam bidang pertanian inilah, pihak unit pengairan dan saliran akan sentiasa memberi bantuan kepada pihak BIS kita sekiranya ada masalah mengenai mencari sumber pengairan ataupun masalah banjir lah. Jadinya jangan malu-malu lah untuk berjumpa dengan kami dan menghubungi kami lah pada bila-bila masa saja. Kami akan sentiasa membuat lawatan dan jika perlu, walaupun orang macam sekiranya dah dapat dibuatlah masalah tu ataupun diselesaikan masalah tu, jadinya kita ni akan dapat berbincang lagi dengan jenis kerajaan lain. Ya, jadi bagaimana caranya untuk menghubungi pihak Tuan, khususnya jika ada permasalahan mengenai dengan sistem pengairan dan saliran, khususnya bagi para peladang ini? Okay. Jadinya para peladang boleh datang terus. Antara pertama datang terus ke Ibu Pejabat Jabatan Pertanian dan Perikanan di lapangan Tambah Lama, Berakas, dan berjumpa terus dengan saya sendiri ataupun pihak-pihak unit tapak sekiranya dan ataupun unit industri lain, ataupun mereka boleh menghubungi secara melalui email juga, info.agriculture.gov.bn. Baik, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Faizan bin Ibrahim selaku Ketua Unit Pengaliran dan Saliran kerana telah pun mengkongsikan kepada kita peranan Unit Pengairan dan Saliran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. InsyaAllah kita akan bersua lagi ni Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.